Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Intan di Kak Diamond Channel. Okey, hari ni Kak Intan nak ceritakan tentang kepentingan air tulen di dalam setiap titisan. Apa benda tu? Mari kita sama-sama tengok. Penting tak sebenarnya air tulen ni? Jadi apa yang kita akan tengok kat sini sepanjang yang Kak Intan nak present nanti, kita akan tengok sama-sama tentang kepentingan air tulen tu. Okey, pengetahuan mengenai air. Okey, kita selalu dengar pasal air kan. Jadi sebenarnya air ini dari segi keseluruhan bekalan air dan rawatan kumbahan. Sebenarnya nak boleh sampai air kat rumah kita tu bukanlah sesuatu terus masuk kat rumah kita, tak. Dia melalui beberapa proses yang banyak proses ya nak boleh sebelum sampai kat rumah kita. Daripada sungai, lepas tu masuk kat loji dan sebagainya sehinggalah datang ke rumah kita. Cuma kadang-kadang kita tertanya-tanya, adakah air kat rumah kita tu selamat? Adakah air kat rumah kita tu bebas daripada bakteria? Jadi kita kena faham dulu tentang macam mana sebenarnya air tu datang. Asalnya bila air tu datangnya dia daripada pengumpulan kumbahan, kemudian dia masuk dalam loji rawatan pembentungan, kan beberapa proses lah. Beberapa proses loji rawatan pembentungan ni ialah untuk bertujuan untuk menyingkirkan sisa cecair manusia dan juga industri serta menjadikan cukup selamat untuk dikembalikan ke persekitaran akuatik. Okey, kita tahu air kan kadang-kadang turun daripada laut, daripada hujan kemudian masuk ke sungai, dan air itulah digunakan untuk disalurkan kepada kita, dan tapi dia akan masuk dulu di loji rawatan pembentungan. Kan berapa proses, memang banyak proses ya. Okey, tengok loji rawatan air. Kawan-kawan boleh tengok asalnya daripada empangan kan, daripada sungai, kemudian masuk dekat tapis jalur pam air. Tengok dia, kalau kawan-kawan tengok kat sini, tengok daripada salur air mentah, kemudian masuk pula ke tangki, kemudian berapa proses lah sampailah ke pengguna. Sebenarnya kalau kita tengok, kalaulah kita boleh nampak ya dekat dalam tanah penuh dengan paip-paip air yang mungkin dah berpuluh-puluh tahun ya sehingga sampai kat rumah kita kan. Jadi kita kena check. Okey. Kadang-kadang bila air tu sebelum dia masuk ke dalam loji pembentungan tu, air tu sebenarnya datangnya daripada sungai. Kadang-kadang sungai tu dicemari dengan sampah sarap, dicemari dengan pewarna daripada penghilang. Ini adalah jelas. Contohnya Sungai Biru di Senawang, tengok jadi biru sungainya. Sebab apa? Pewarna daripada kilang. Kan? Kemudian contohnya Sungai Kelang, Masya Allah, berwarna jingga disebabkan warna bahan kimia yang masuk dekat dalam air tersebut, dalam sungai tersebut kan. Dan kadang-kadang air buangan hospital juga disalurkan juga ke dalam sungai, mengandungi campuran berbahaya dari ubat-ubatan hingga ke patogen, benda-benda yang tidak boleh disingkirkan oleh loji rawatan air buangan konvensional. Okey. Loji rawatan air tidak dapat menghilangkan bahan kimia sebenarnya. Jadi kita kadang-kadang kita kena fikir, bila sampai je kat rumah kita tu air tu putih bersih, kita ingat dah tak ada bahan kimia. Sebenarnya loji rawatan air tidak dapat menghilangkan bahan kimia. Okey. Air terawat boleh bertemu dengan sisa farmaseutika, racun perosak, keluaran sampingan penyah jangkitan dan juga bahan cemar yang lain. Okey. Air tulen oleh e-spring. Okey. Okey, apakah itu air tulen? Air terawat oleh e-spring. Betapa hebatnya kita ni. Air kita ni adalah daripada syarikat MB. Saintis telah buat satu penapis air, satu sistem rawatan air yang bernama e-spring, yang mana air ini sangat terawat, yang mana dia akan dalamnya menekankan adanya mineral seperti kalsium, magnesium, fluorida kekal di dalam air. Rasa, kejernihan dan juga bau air paip telah ditambah baik. Air paip di bawah 140 jenis bahan cemar dapat dikurangkan.
Air paip di mana lebih 99.99% bakteria dan juga bakteria dan juga virus telah dinyah-aktifkan. Okey. Sebenarnya berapa ramai orang tanya, kita sebenarnya nak kena ambil air berapa banyak ni dalam masa sehari. Kementerian Kesihatan mensyorkan kepada kita semua supaya kita kena minum 6 hingga 8 gelas air kosong sehari. Kalau Mayo Klinik, dia kena minum 8 gelas air sehari. Kalau WHO, dia galakkan diikut berat seseorang. Kalau lelaki tu berat dia 70 kilogram, dia kena minum 10 gelas sehari. Bersamaan dengan 2.5 liter. Kalau perempuan tu berat dia 58, dia kena minum 9 gelas. Bersamaan dengan 2.6 liter. Okey. Jadi, sebab apa kita kena perlu minum air minimum 6 gelas air tulen sehari? Sebab untuk mengelakkan pelbagai penyakit yang boleh kita kena. Contohnya, mengelakkan batu karang, kan? Lazimnya, ramai yang kena, lelaki adalah ramai kena penyakit batu karang. Yang kebanyakan orang yang pernah mengalami batu karang ini berusia di antara 30 hingga 50 tahun. Okey. Kemudian boleh mengelakkan apa? Mengelakkan kekejangan. Ramai orang suka krem-krem kaki, kan? Kenapa? Jadi kena minum air banyak-banyak. Kena minum air yang sihat, air yang tulen. Sebab apa? Sebab tubuh manusia ni mengandungi bahan cecair yang perlu dikembalikan ke organ-organ dengan bantuan air. Apabila air di dalam tubuh tidak mencukupi, darah perlu melakukan tugas. Ini menyebabkan darah lebih pekat. Ini menyebabkan keupayaan darah untuk sampai ke otot tepat pada masanya, lalu menyebabkan kekejangan otot. Gitu. So, kita kena minum air banyak-banyak. Dan antaranya lagi ialah kesihatan otot. Nak cegahkan otot daripada sakit sendi, sakit tulang, kulit berseri. Orang yang tak minum air ni muka dia akan kering tau. Dia akan, sebab air ni akan menjadi pelembab. Akan nampak lebih awet muda, lebih cerah, lebih sihat. Gitu. Ramai orang suka, kan? Kalau buat cantik-cantik ni orang suka terus. Kemudian mengawal suhu badan dan juga air dapat membantu pencernaan. Okey. Jadi kita nak cari air macam mana ni? Air ini, marilah kita sama-sama tengok. Yang penting kita kena ambil e-spring. Dan sebelum kita nak ambil air e-spring tu, kita kena tengok dulu teknologi e-spring tu macam mana. E-spring ni adalah satu teknologi yang sangat luar biasa. Sebab apa? Sebab dia ada penuras blok karbon termaju, teknologi tanpa wire, teknologi ultra ungu, teknologi chip pintar. Hebat, kan? Penuras blok karbon termaju. Kenapa? Okey, kita tengok. Berkesan mengurangkan lebih daripada 140 jenis bahan cemar yang berpotensi menjejaskan kesihatan kita. Mineral bermanfaat sebagai kalsium dan magnesium tidak disingkirkan. Kebanyakan penapian-penapian air kat luar sana, sistem rawatan air kat luar sana, kan, air masuk je dia kadang-kadang dia jadi air kosong, jadi air mati dan sebagainya. Kadang-kadang bakteria tu tak lepas dan sebagainya, kan. Tapi kita punya penuras blok karbon ni dapat mengurangkan lebih daripada 140 bahan cemar. Dan dia tidak menyingkirkan kalsium dan juga magnesium. Hebat, kan? Okey, kemudian penyimpanan air untuk bangunan yang tinggi. Kita tengok, kalau kita tengok dekat Allah, air, kita kadang-kadang kita ingat air yang keluar kat paip rumah kita tu okey, ada tangki semua kat atas tu, kita tak tahu tangki macam mana. Cuba kawan-kawan tengok ni, tangki air, ya Allah, nak minum pun tak sampai hati, betul tak? Tengok penutup penyimpan, kadang-kadang diterbang angin lah, kan, air berlumpur disebabkan paip lah, air dengan sisa lah, kan. Tapi akan masuk kat rumah kita. Jadi, teknologi tanpa wire ni, dia dipatenkan mengalih tenaga elektrik menerusi komponen udara, air dan juga plastik dan menghidupkan lampu UV unit tersebut. Tadi karbon. Karbon tu dia singkir semua sebab kita tahu kan air kat atas dalam tangki kita tak tahu macam mana masuk apa semua bakteria-bakteria, kan. Ditapiskan oleh karbon tersebut. Ada pula teknologi tanpa wire ni. Hebat tak hebat? Kemudian teknologi ultra ungu.
Lampu UV sistem rawatan air e-spring ni dapat menghapuskan 99.99 bakteria dan juga virus menyebabkan penyakit bawaan air di dalam air minuman. Air yang kita minum tu sangat selamat kerana dia boleh singkirkan bakteria dan juga virus sampai 99.99. Hebat kan? Sangat hebat. Ni kebolehan lampu UV ni untuk pembasmian. Ini antara bakteria-bakteria yang kita tengok. Ya Allah kan. Macam-macam jenis nak sebut pun Kak Intan tak kerti nak sebut. Banyak sangat. Hepatitis A virus lah, rotavirus lah, poliovirus lah kan. Parasit tengok. Macam-macam nama ada. Kawan-kawan boleh tengok satu persatu. Dia punya bakteria dan juga virus ni. Dan boleh boleh tengok. Kena pasti penyakit yang boleh membawa penyakit-penyakit ni kan. Di antara virus-virus ni. Semua dekat dalam air. Okey. Kemudian apa lagi dia cerita. Banyaklah healthy mystery. Scrambling to determine cause of Sarawak type. Kan. Macam-macam lah. Dia ceritakan. Macam-macam. Kemudian dia cerita apa lagi. Teknologi chip pintar. Sistem canggih yang menjejaki lampu ultra ungu dan juga hayat penguras blok karbon. Paparan LCD memaklumkan anda bahawa beberapa lama hayat penuras yang tinggal dan bila ia perlu digantikan. Ini yang penting. Sebab apa? Ada chip pintar. Kita tak perlu orang datang servis kita punya cartridge. Tak perlu servis kita punya penapis air. Tak perlu. Sebab apa? Sebab Amway dah buat e-spring ni ada teknologi chip pintar yang sangat hebat. Dia boleh kena pasti bila kita nak kena tukar penuras. Bila kita nak kena tukar semua cartridge semua tu. Sebab apa? Dia akan keluar lampu. Bila keluar lampu je, kita tukar je. Kan? Dia ada tiub. Disarankan setiap tahun, sekurang-kurangnya sekali setiap 2 tahun. Boleh tukar kan? Okey, tengok. Ni adalah penyelenggaraan dia. Cartridge dia. Kalau keluar lampu, satu cartridge tu ya kawan-kawan, boleh tapis air, boleh merawat air sehingga 5,000 liter ataupun 1 tahun. Ringkas, jelas dan mudah. Sebab apa? Kalau keluar lampu merah macam ni, dia suruh tukar cartridge. Tak payah dah kita pening-pening nak panggil orang ke apa, kita sendiri boleh tukar. Kan? Yang penting e-spring ni ada pensijilan. Pensijilan daripada NSF kan, daripada WQA, anugerah mohon emas lagi kan. Tengok dia apa, sistem rawatan daripada NSF ni, rasa bau, NSF 42, NSF 53, NSF 401 dan yang paling penting NSF protokol P473, penyingkiran PFOA dan juga FOC nak sebut pun susah ni. PFOS sejak 2017. Sangat hebat kan? Bukan kaleng-kaleng kita punya e-spring ni. Okey. Tadi bila Kak Ina sebut tu apa benda tu? NSF tu PFOS. Ia adalah satu bahan kimia buatan manusia yang digunakan untuk perbuatan fluoropolymer. Nak sebut pun susah. Digunakan secara meluas dalam banyak penggunaan industri dan juga pengguna seperti kertas, kardboard, bungkus makanan, racun serangga, elektronik, penakis kotoran, cat, busa bomba kan. Data baru daripada USA menunjukkan paras PFOA dan juga PFOS boleh dikesan di dalam air minuman di seluruh Amerika Syarikat. Kan? Kadang-kadang bungkusan air tu, botol air tu, ada benda ni, bahan kimia tu. Kan jadi sangat menakutkan. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita main minum je kadang-kadang kan. Bila dia terdedah dengan matahari, boleh keluar bahan kimia dan sebagainya. Sangat menakutkan. Jadi, bagusnya kita menggunakan sistem rawatan e-spring ni. Bila kesan daripada PFOA, PFOS ini boleh pergi kepada kesan buruk tau. Dari segi kesihatan, boleh rosak hati, penyakit thyroid, kesuburan, merosot, kolesterol tinggi, obesiti, penekatan hormon, kanser. Tu kita bila makan suplemen, kenapalah tak baik-baik kan? Sebab mungkinlah kita sumber air tu kita ambil di mana. Kita kena check tu. Okay? Alright. Okay, ini perbandingan
pensijilan NSF Eastspring dengan yang lain. Kawan-kawan boleh tengok A, B, C, D tu kan. Alright. Ini perkongsian yang berkesan. Kongsi hubungan peribadi, penjelasan manfaat, mewujudkan pengalaman produk, tangani nilai harga, kenal pasti keseluruhan kan. Itu. Alright. Okay. Okey, Kak Intan rasa sampai di sini saja kita share tentang Eastspring. Bagusnya sangat Eastspring ni, sangat dia mengekalkan ketulinan air tersebut. Okey, ketulinan air yang sangat hebat. Dia menjadi air mineral masih dikekalkan. Tak payah nak nak panggil orang datang cek-cek kita punya penapis air. Semua kita boleh handle sendiri. Kita boleh tukar sendiri dan kita tahu Eastspring adalah satu sistem rawatan air yang terbaik di dunia dan kita semua kena rasa excited untuk memiliki Eastspring dan untuk keluarga kita. Sebab apa? Air adalah sumber utama penting dalam kehidupan manusia. Okey, so jumpa lagi di channel akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.